Segar di pagi hari. Segala sentosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua keluarga Malaysia? Sekali lagi bersiaran bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, edisi hari ini Isnin 12 September. Hari ini saya bersama dengan rakan pengacara. Ya, lama saya tak bersama dengan Saliha. Sudah dan pagi lama. ini pastinya banyak perkara menarik akan kita kongsikan bersama. Dan paling penting juga ni saya nak ucapkan selamat kembali bertugas kepada cikgu-cikgu. Kerana cuti sekolah pun dah habis sebenarnya. Maka mereka telah kembali semula ke sekolah. Dan menariknya untuk hari ini mungkin dia dah jadi luar biasa sedikit. Kerana kebiasaannya kalau ke sekolah tu wajib memakai pelitup muka. Sebabkan daripada pengumuman baru daripada Menteri Pendidikan, Datuk Seri Dr. Raziq Jean, mengatakan bahawasanya ia menjadi satu pilihan untuk memakai pelitup muka di sekolah. Tetapi kalau nak masuk kenderaan van sekolah ke, bas sekolah ke, wajib pakai. Betul, seperti yang Ashraf katakan, walaupun ianya adalah satu pilihan ya Ashraf, tapi untuk kanak-kanak ni kadang-kadang tu bila pakai pelitup muka ni mereka berpeluh dan sebagainya. Jadi ini adalah satu sedikit kelegaan buat kanak-kanak sekolah ni, dan juga kepada kita orang dewasa yang juga diberi pilihan, tapi yang pastinya anda kena juga menjadi bijak di tempat yang anda rasakan masih perlu nak memakai. Sila untuk berbuat demikian Ashraf. Okey, baiklah, kita hari ini akan berkongsi bersama dengan anda dua topik yang cukup menarik. Selama sejam ini saya dan juga Ashraf hari ini akan mengemudi program Kabar Malaysia untuk bawakan topik kepada anda. Yang pertamanya berkenaan tentang topik yang cukup menarik, berkenaan tentang gangguan kepribadian narsisistik. Apa tu Ashraf? Nanti kita akan bicarakan bersama topik hari ini, dan kita akan bicarakan soal satu lagi seni muzik atau apa semua yang akan kita kongsikan selepas ni. Walau bagaimanapun saya tertariklah semalam, saya sambil-sambil nak lelap tu kan, dalam pukul 1, 2, 3 pagi tu saya buka ke TikTok. Saya tengok ada satu makcik ni masih lagi menggunakan medium rasmi TikTok untuk membuat jualan secara dalam talian. Dia jual jajan-jajan, tetapi agak berusia makcik ni dan dalam 1-2 pagi masih lagi berniaga. Dan itu yang kami bawakan perkembangan bagaimana perubahan secara digital ini telah pun memakin semangat usahawan-usahawan, khususnya usahawan-usahawan daripada luar bandar untuk maju ke tahadapan dan menggunakan aplikasi digital untuk melakukan perniagaan. Apa ceritanya itu? Dan itulah kita nak kongsikan berkenaan tentang usaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Mahu usahawan luar bandar ini lebih kepada usaha untuk menaikkan pemasaran mereka. Pertamanya melalui digital, dan keduanya untuk menambah mutu dan juga menambah baik bahan-bahan yang mereka ingin jual. Macam Ashraf katakan tadi, orang kata sekarang dunia digital ni pukul 12 malam, pukul 1 pagi pun masih juga kita berusaha untuk lakukan promosi dan juga pemasaran di internet. Sekarang kita dah ada TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan ini adalah satu usaha di mana untuk memasarkan produk di media sosial sahaja ni bukan sahaja cukup, tetapi kita perlukan strategi, kita juga perlukan ilmu dan juga pemasaran yang cukup efektif ya Ashraf. Dan orang kata kalau perniagaan ini adalah sesuatu yang orang kata apa, semoga dilihat lebih berjaya, kerana mungkin sekarang lebih kompetitif, tapi yang pastinya kalau anda mempunyai idea yang cukup baik dan kemudian datang dengan pemasaran yang cukup efektif, pastinya rezeki itu akan datang kepada anda insya-Allah. Ya Ashraf. Biasanya kita buka kedai tu kan, macam tadi kan makcik tu kalau secara fizikal terpaksa buka kedai pukul 8 sampai pukul mungkin sampai lewat pun 10 malam. Tapi sekarang 24 jam dah boleh buka kedai melalui media sosial sahaja. Saya kan kadang-kadang tertarik, orang kata esok ni nak masak apa, malam ni dah fikir dah boleh order dah malam ni juga Ashraf. Baik, itu adalah sebahagian daripada usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan juga pihak daripada masyarakat sendiri untuk meningkatkan usaha mereka. Dan selepas ini saya melihat juga satu perkembangan menarik sebenarnya bermula daripada semalam. Ini berkaitan satu berita yang berlaku di Perak, video Perak, yang mana helikopter juruterbang terputus hubungan dengan KLATCC, yang mana ia berkaitan tentang satu kes insiden yang masih lagi sedang misi menyelamat sedang dilakukan ketika ini, yang telah pun beroperasi pada jam 8 pagi tadi. Dan perkembangan secara lebih lanjut nanti kita akan kongsikan bersama dengan rakan kami dari bilik berita. Tetapi yang menarik juga, ini satu lagi inisiatif dilakukan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 September nanti bagi penggiat radio amatur. Akan dijangka berkumpul beramai-ramai di Taman Tasik Cyberjaya dengan mengumpulkan kira-kira 300 penggiat radio amatur daripada Selangor dan juga Kuala Lumpur. Bercakap soal radio amatur ni, ini bukan satu seni ataupun teknologi
yang biasa-biasa. Mereka ni memang bergiat aktif dan sumbangan mereka ni sangat penting sebenarnya, khususnya apabila berlakunya bencana, peperangan dan sebagainya, kerana mereka ni sebenarnya membantu dalam usaha untuk memastikan wujudnya misi-misi penyelamat dan sebagainya. Nampak macam kecil saja, hobi-hobi macam satu hobi kecil-kecil saja, tetapi sumbangan mereka ni memberikan bantuan cukup besar kepada isu-isu semasa yang akan berlaku. Dan diharapkan juga usaha ini dapat diteruskan lagi, dan kita ucapkanlah semoga berjaya. Program yang akan berlangsung pada 16 September nanti memandangkan Hari Malaysia ketika itu. 16 September nampaknya akan ada program ini. Selepas ini kita nak saksikan pula apakah situasi semasa terkini berkaitan tentang cuaca di negara Malaysia, dan kita akan sambung terus bersama dengan rakan penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat dari Bilik Berita bersama saya Nurni Samsila Osman. Baik, operasi mencari dan menyelamat seorang juruterbang bersama helikopter yang dilaporkan hilang di kawasan Bidor diteruskan pada pukul 8 pagi ini selepas dihentikan sementara malam tadi akibat cuaca tidak mengizinkan semalam. Setakat ini pencarian tumpukan koordinat diberikan di hutan Simpan Cikus dan kawasan yang diberikan maklumat orang ramai. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata sebuah bilik gerakan operasi dibuka di Balai Polis Bidor dengan kekuatan keseluruhan 11 pegawai dan 68 anggota terdiri daripada pasukan polis termasuk unit udara dan pasukan gerakan am serta jabatan bomba dan penyelamat selain jabatan perhutanan. Identiti mangsa belum dapat dikenal pasti, namun berdasarkan maklumat pihak berkuasa penerbangan awam CAAM, hanya seorang juruterbang terlibat dan tiada penumpang yang dibawa menaiki penerbangan helikopter itu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong pada sidang media dilaporkan berkata pesawat jenis Eurocopter milik syarikat swasta itu terputus hubungan pada kira-kira pukul 12.16 tengah hari semalam dengan lokasi terakhir dilaporkan di sekitar kawasan hutan dekat Bidor. Helikopter itu sepatutnya mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah pada 12.37 tengah hari selepas berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang pada 11.37 pagi. Polis di Raja Malaysia PDRM mengesahkan seorang suspek lelaki warga tempatan mati mengejut dalam tahanan di lokap berpusat Shah Alam semalam. Ketua Komunikasi Korporat PDRM ACP Skandar Guru Anandan berkata lelaki berusia 33 tahun itu merupakan suspek yang ditahan sejak 29 Julai lepas. Dia ditahan sementara siasatan dijalankan mengikut Seksyen 6-1 Akta Darah Berbahaya 1952 dan langkah-langkah pencegahan khas 1985. Suspek berkenaan ditemukan terbaring dan tidak sedarkan diri pada 4.59 pagi. Pihak hospital telah dihubungi bagi tujuan rawatan awal dan kira-kira 5.20 pagi. Pegawai perubatan dari Hospital Shah Alam mengesahkan kematiannya. Suspek dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk bedah siasat. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Unit Siasatan Jenayah dan Kematian dalam Tahanan USJKT, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS, Bukit Aman akan menjalankan siasatan berkaitan kes tersebut. Istiadat penghormatan terakhir mendiang Ratu Elizabeth II bermula semalam sebelum upacara pengebumian baginda di Westminster Abbey diadakan pada 19 September depan. Orang ramai akan dibenarkan untuk melakukan penghormatan terakhir pada tarikh berkenaan.
Jenazah mendiang Ratu akan bersemayam di St. Giles Cathedral, Edinburgh selama 24 jam mulai 12 September dengan orang ramai dibenarkan memberi penghormatan. Perjalanan terakhir Ratu akan bermula pada Ahad dengan keranda yang diperbuat daripada kayu oak dibawa oleh penjaganya dari Balmoral ke Edinburgh. Ia akan dipandu secara perlahan ke Istana Holyrood House pada 4 petang waktu tempatan. Pada petang Isnin, ia akan diiringi ke Cathedral St. Giles, Edinburgh bersama ahli keluarga diraja dan bersemayam selama 24 jam. Keesokan harinya, Puteri Anne akan mengiringi jenazah ibunya ketika diterbangkan pulang ke London. Keranda Ratu akan dibawa dari lapangan terbang Edinburgh ke Istana Buckingham melalui RAF Northolt. Pada petang Rabu, ia akan dibawa ke Westminster Hall dan dijangka tiba pada 3 petang waktu tempatan. Di situ baginda Ratu akan bersemayam selama 4 hari sebelum berlangsungnya istiadat pengebumian negara yang dijadual pada 19 September. Turut dijadual adalah perarakan dari London ke Istana Windsor di mana jenazah Ratu akan dikebumikan di Gereja Memorial King George VI di Windsor. Sekian dari Bilik Berita, saya Nurnisam Sheila Osman. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Mengenai gangguan kepribadian isu kesihatan mental seperti kebimbangan dan kemurungan lazimnya berpunca daripada tekanan perasaan yang melampau. Ianya bukan sahaja dihadapi oleh individu di negara maju, malah turut berlaku di negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2015 mendapati bahawa seorang daripada 3 rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas terdedah kepada isu dan permasalahan berkaitan kesihatan mental. Ini berlaku kerana perkembangan arus pembangunan yang pesat meningkatkan lagi tekanan kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Selain isu permasalahan kesihatan mental, wujud juga gangguan masalah personality narsistik, di mana satu kondisi gangguan kepribadian yang mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Penghidap gangguan ini selalunya merasakan dirinya lebih hebat dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Apa yang membimbangkan kita ialah isu psikologi ini tidak dianggap sebagai masalah kerana ia sering berlaku tanpa sedar. Impak kepada peningkatan jumlah individu narsistik dalam masyarakat boleh memusnahkan nilai dan jati diri komuniti dalam jangka masa panjang. Kita bersama tetamu di studio bagi mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai gangguan kepribadian narsistik. Dan itulah dia yang kita saksikan tadi, Witi, dan juga banyak juga laporan Ashraf mengatakan sekarang ni banyak kes-kes gangguan mental dan sebagainya. Bukan sahaja saya kira di negara-negara yang membangun, tetapi ini adalah satu isu yang patut kita ambil prihatin dan cakna untuk kita cari solusi yang terbaik dan mungkin kita akan ada perbincangan hari ini. Itu yang kita nak relatekan hari ini. Tapi bila dengar tadi daripada Witi, tiba-tiba rasa macam ada sebersikit dengan diri sendiri. Terus kan? Adakah saya sebahagian daripada mereka yang mengenai masalah ini? Tidak. Saya bergurau saja. Tapi dalam masa sama pasti kita pernah berhadapan dengan individu-individu yang rasa diri mereka lebih bagus daripada orang lain. Dan adakah kebarangkalian mereka itu terdiri ataupun berada dalam kelompok yang sedang menghadapi masalah narsisistik? Nak sebut pun kena betul-betul. Gangguan kepribadian narsisistik. Macam Ashraf katakan tadi, kadang-kadang macam terasa pula dekat diri sendiri tapi nak tahu apakah ciri-ciri yang sebenarnya. Jadi kita akan bercakap dengan orang yang lebih pakar. Dan hari ini kita ada di studio dan kita nak ucapkan selamat datang kepada Lieutenant Commander Profesor Madya Dr. Abu Yazid Abu Bakar daripada Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan UKM. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih kembali. Kalau tengok muka saya ada tak? Okay. Soalan pertama dulu kan. Keluar. Doktor, tapi di awal ini Doktor, tadi dah disebut bahawa narsisistik ini satu perilaku secara asas lah kita faham.
kalau rasa diri ni, orang tu selalu bercakap dirinya bangga diri, dia lah paling betul dan sebagainya, itu pemahaman asas. Tapi saya nak memahami lebih lanjut lagi sebab kita tak naklah tersilap pula menilai orang kan. Kadang-kadang kita tu saja je kan. Bagaimana untuk memahami secara lebih lanjut dahulu tentang gangguan ataupun masalah narsisistik ini? Okey, terima kasih Saudara Ashraf. Pertamanya saya nak bagi komen tentang soalan tadi lah. Sebenarnya sebagai manusia normal, untuk kita ada rasa sayang diri, bangga diri sikit-sikit itu normal. Jadi dia bukan masalah. Semua orang kalau kita sendiri tak rasa bangga dengan diri kita, kalau kita sendiri tak rasa sayang dengan diri kita, siapa lagi kan? Betul. Tapi dalam keadaan gangguan kepribadian narsisistik ni, dia dalam konteks yang melampau. Jadi individu yang ada kecelaruan personality ni, dia kalau ikutkan takrifan dalam psikologi, dia kata dia jatuh cinta dan taksub dengan diri dia. Dia kagum dengan diri dia, sehingga kan kalau kita telusuri sejarahnya, dia balik ke zaman Yunani purba. Seorang pemuda narsisus, tengok dalam bayang sendiri dalam kolam, terpesona, jatuh cinta dengan diri dia, kagum melampau, sehingga kan spend hours and hours kat situ, dan akhirnya dia jatuh dalam kolam, mati dan jadi bunga. That is the myth of narcissism. Mitosnya. Yes, mitosnya. Jadi adakah Ashraf sayang diri, cinta diri sendiri atau bangga diri sampai tahap tu? Dan kena semak balik. Diri sendiri saja. Nasib baik tak ada sampai ke tahap itu. Okey, Profesor, mungkin kita tahu kan itu adalah mungkin mitos awal yang Profesor kongsikan dengan kita. Tapi mungkin apa golongan-golongan narsisistik ini yang mungkin nak kongsikan bersama dengan kita di Apa Khabar Malaysia? Okey, baik. Sebenarnya sebagai satu personality disorder, semua individu sebenarnya terdedah kepada permasalahan atau isu kecelaruan personality ni. Jadi tak ada orang yang sebenarnya boleh kata I'm not going to be tergolong dalam golongan itu, kerana kalau ikut pola trend pemerhatian saya lah secara peribadi, beberapa tahun kebelakangan ni, sejajar dengan perkembangan media sosial, kan, perubahan gaya didikan ibu bapa di rumah dan sebagainya, kita nampak ramai yang dah dia berlaku dalam segala kalangan populasi. Kalau saya boleh being honest, berdasarkan pemerhatian saya sekarang ni dalam kalangan ahli politik, selebriti, usahawan, pentadbir di organisasi dan sebagainya, banyak yang dah tunjukkan ciri-ciri itu yang kita nampak lah dalam konteks bila dia viral dan sebagainya. Tapi kalau yang kita tak tahu, dalam kalangan rakyat marhaen berapa ramai kita tak tahu. Jadi maknanya everybody is basically berkemungkinan untuk menjadi individu narsisis ni. Doktor, di awal ini juga saya tahu secara asasnya, adakah gangguan narsisistik ini merupakan salah satu daripada penyakit mental? Yes, definitely. Kita dalam bidang kemanusiaan psikologi, kita ada piawai untuk menilai, kita panggil Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM. Okay, terbitan American Psychiatric Association. Dan narcissistic sudah being listed since 1968. Okay. Jadi dia bukan penyakit mental yang barulah. Untuk menjawab soalan saudara Ashraf tadi. Terus terasa nampak macam kecil je sebenarnya kan, tetapi sebenarnya impaknya cukup besar. Dalam masa yang sama juga dah dikategorikan tadi sebagai salah satu penyakit mental. Dalam konteks yang sama juga, saya nak memahami secara simptom-simptom awal bahawasanya diri itu ataupun individu tersebut sudah bergerak ke arah narsisistik. Itu. Okay. So macam saya katakan tadi, yang uniknya tentang individu narsisis ni, dia tidak pernah merasakan diri dia ada masalah. Sebab tu dia kata kalau dia tengok dalam cermin pun, dia jatuh cinta, dia terpesona dengan diri dia sendiri. So sebab itu kalau kita nak membantu, kena ada pihak ketiga. Jadi dalam konteks ciri-ciri ataupun simptom, kata saudara Ashraf tadi, dia banyaklah. Cuma kalau dalam secara ringkasnya, macam saya katakan tadi, dia sentiasa merasakan diri dia betul, dia tidak merasakan diri dia sangat penting, orang lain tidak penting,
Kemudian dia rasa sentiasa orang cemburu kat dia. Dan dia akan rasa pandang rendah orang lain, merasakan dia, dan dia sentiasa mengharapkan perhatian, pengiktirafan ataupun penghargaan, walaupun sebenarnya dia tak layak. Sebab tu kalau dalam konteks hari ini, kalau berdasarkan pemerhatian, kadang-kadang individu narsisis ni, kalau dia naik pangkat, kalau dia dapat jawatan sebagai contohnya, it's not because of merit. Tetapi kerana dia menyusun langkah, dia mengatur gerak kerja, untuk dia dapat that pengiktirafan, that penghargaan, tak kiralah melalui pintu belakang ke atau melalui kabel ke. Kerana satu prinsip atau pendekatan yang sering digunakan oleh narsisis dalam kehidupan adalah Machiavelli. Machiavelli ni prinsip yang mengatakan matlamat menghalalkan cara. Buat saja, betul salah tolak tepi, janji dia dapat apa yang dia nak. So this is all perkara yang dalam bentuk karakteristik yang ada dalam individu narsisis. Doktor, tadi macam doktor terangkan kepada kita, ya, kita dah kenal pasti dan mungkin kita dah tahu sesiapa yang mungkin dah mula macam Ashraf katakan bergerak ke arah si ciri-ciri narsisistik ini. Tapi adakah ianya mungkin disebabkan ada juga pengaruh pertamanya DNA, ataupun mungkin ada juga pengaruh daripada persekitaran, ataupun ianya develop ataupun daripada diri individu itu sendiri? Baik, terima kasih. Sebenarnya soalan itu masih menjadi perdebatan dalam kalangan ahli-ahli psikologi, sains kemanusiaan. Kerana narsisistik ini tidak dapat ditentusahkan dia punya faktor pembinaan. Sebab dia ada interaction ataupun dia ada gabungan antara genetik, mana warisan yang datang. Kemudian dia juga ada faktor-faktor persekitaran. Kayak macam saya sentuh awal tadi, gaya didikan ibu bapa yang terlalu menyokong ataupun terlalu melindungi pun akan menyebabkan anak-anak develop. Dan kemudian dalam waktu persekitaran yang 1-2 tahun kebelakangan ini, bila macam saya katakan tadi, ledakan media sosial memberikan ruang dan peluang kepada individu narsisis ni yang mungkin ada trait dalam genetik tapi tidak terlalu obvious dari segi ni. Bila ada all this TikTok dan sebagainya, maka mereka ada platform untuk mengembangkan ataupun untuk menunjukkan ciri-ciri narsisism, dan mereka tak peduli walaupun ditegur dan sebagainya, kerana mereka ni. Dan satu lagi ciri yang jelas, kalau kita nak lihat orang narsisis ni, dia akan buat proklamasi kendiri, self-proclamation. Dia akan kata dia pakar itu, dia nombor satu ini, dia terbaik segalanya. Dia self-proclamation. Yang tu tadi macam ramai pula terbayang di sekarang ni kan. Cuma saya nak memahami yang tadi itu. Di awal itu tadi dia sebut bahawasanya tadi kita faham mungkin dalam fasa awal itu bangga diri, rasa dia betul, dia paling cantik dan sebagainya. Bagaimana secara kognitif dan juga psikologinya mereka ini boleh mengembangkan daripada seawal-awal pujian kepada diri sendiri itu kepada satu bentuk plan perancangan ke arah menghalalkan apa jua perkara yang ini dilakukan? Itulah saya cakap. Tadi pertamanya saya tertinggal tadi satu faktor lagi, neurobiologi. Maknanya ada juga selain daripada faktor persekitaran dan juga faktor genetik, kemungkinan juga ada ketidakseimbangan enzim dalam ataupun neuron dalam otak. Tapi balik kepada soalan Ashraf tadi, macam sebab itulah dia narsisis ini dia tidak merasakan diri dia masalah, tetapi dia menjadi bermasalah apabila gerak kerja yang dia buat, perkara-perkara yang dia rancang untuk mencapai atau untuk memperoleh perhatian, mendapatkan apa yang dia nak tu, akhirnya akan mencetuskan konflik dengan orang. Dan selalunya narsisis ini kalau dalam organisasi sebagai contohnya, sebagai ketua jabatan, dia akan menindas, dia ada tendensi atau kecenderungan untuk victimize dia punya orang bawahan. Dia akan buat perkara-perkara yang ni kerana dia memang tak boleh dibawa bincang. Memang tak boleh ni kerana dalam keadaan dia memegang kuasa, dia merasakan dialah
segalanya. Hitam kata dia hitam, putih kata dia putih. Ya. Okey, ini satu masalah yang cukup besar dan selepas ini kita nak berbincang pula berkaitan tentang kesan impak sekiranya dibiarkan berleluasa dan apakah strategi yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini sebenarnya dalam Perkembangan Malaysia. Ya, selepas ini kita berehat dulu, kembali sebentar nanti. Baik, tajuk perbincangan ini membuatkan saya berdebar-debar. Ya, berdebar-debar yang penting tu Sebab banyaknya. rasa macam diri sendiri pun ada juga sikit-sikit kan. Tapi macam tadi cakap lah, selagi tidak melampau tu bukanlah, sebab itu common kita ni kan, manusia mestilah rasa macam kadang-kadang diri tu nak puji diri sendiri. Tetapi bila dah sampai ke tahap boleh menjejaskan orang lain dan menzalimi orang lain, maka ini adalah satu perkara yang parah. Dan kita sambung perbincangan kita bersama dengan Doktor. Kita risau perkara ini tidak dibendung, ia akan lebih memarahkan. Tapi saya nak besarkan lagi perbincangan kita untuk kita menilai kepada kesan itu. Apakah kesannya secara meluas terhadap diri sendiri, orang tersebut dan juga orang di sekelilingnya. Okay. Alright. Saya nak mulakan dengan perkongsian tentang berapa peratus narcissism ini ada dalam masyarakat. WHO mengunjurkan dalam sebuah negara itu dia narcissism ini about 1% of the population. Maknanya kalau kita nak pakai unjuran WHO ni, maknanya Malaysia ni kita ada lebih kurang 320,000 narcissist around us. Jadi kesannya macam saya katakan tadi, kalau kepada diri individu tu dia memang tak rasa ni, dia tidak rasa itu satu gangguan. Dia merasakan itu memang diri dia. Tetapi kesan seperti soalan saudara Aishra itu, kita lihat lebih kepada orang-orang yang ada dalam circle atau dalam perhubungan dengan narsisis ini. Okey, dan ia boleh menjadi lebih parah, lebih teruk bila mana narsisis ini berada dalam posisi yang memegang kuasa, memegang tampuk kepimpinan contohnya. Bayangkan seorang pemimpin yang narsisis, dia akan buat keputusan ataupun tindakan tanpa mengambil kira pandangan orang lain, tanpa mengambil apa-apa ni, sudah terang lagi bersuluh keputusan itu memang salah. Maka narsisis akan mencari statement-statement coping mechanism. Itu kuasa prerogatif saya. Itu hak saya sebagai ketua. Itu saya lebih dulu makan garam daripada kamu. Jadi all these I statement, the I statement menunjukkan bahawa dia tidak menerima kesalahan dan implikasinya, kesannya kalau keputusan itu salah, maka dia akan menjejaskan the whole organisation, the whole staff yang di bawah pimpinan. So ini kesan yang sebab itu dari segi melihat narsisis berada di posisi memimpin, kalau tidak ada sebarang usaha untuk menyedarkan narsisis, pertamanya dia akan buat keputusan-keputusan yang tidak berintegriti. Keputusan-keputusan yang victimize banyak orang. So ini kesan bila kita deal dengan narsisis. Kepada dia personally, it's okay. Dia tak terkesan lah, boleh dikatakan. Ya, seperti doktor tu katakan, kalaunya seseorang tu mungkin dah dianggap sebagai dalam ada ciri-ciri narsisistik ini, ianya bukan saja mempengaruhinya tetapi juga persekitarannya. Jadi yang paling penting kita nak tahu apakah kaedah-kaedah untuk kita membantu, mungkin dari segi kaunseling ataupun boleh berjumpa doktor ataupun macam mana, doktor? Okey. Macam saya katakan tadi, personality narsisistik memang telah dinyatakan sebagai salah satu mental disorder ataupun kecelaruan mental. Jadi maknanya dalam keadaan ini, pertamanya macam saya kata tadi, dalam kes narsisistik dia berbeza dengan personality disorder yang lain. Sebab dia individu itu tidak admit dan tidak mahu mengaku dia ada isu. Kalau skizofrenia sebagai contohnya, kita tahu, dia bagi tahu kita dia ada hallucination, delusion dan sebagainya, kita boleh bantu dia. Tapi narsisistik, pertamanya kita kena sebagai pihak ketiga, kita tidak boleh berharap pada cermin, kerana narsisis tengok cermin lagi parah. lagi teruk bila tengok cermin. Tengok kolam, mana bayang-bayang dia akan jadi lebih
kritikal. Jadi pihak yang melihat kena bantu dia, kena beritahu berdasarkan simptom tingkah laku dia yang sudah mungkin keterlaluan. Contoh macam saya kata tadi, I statement sudah terlalu banyak perlekeh orang dan sebagainya. Maka kalau dia dapat admit itu, memanglah rawatan untuk narcissistic personality disorder ni memang counselling ataupun talk therapy. Dia tidak ada kecuali kalau psychologist identify dia ada neurobiological imbalance, barulah kita pergi kepada medical. Kalau tidak, dia memang straightforward talk therapy ataupun counselling. Ini saya kira soalan ni dalam kotak fikiran ramai sekarang yang sedang mendengar ni. Bagaimana kita nak membantu berhadapan dengan bos pula? Bos yang kita tahu ada masalah ini, sukar kerana kita mempunyai posisi yang berbeza. Dia pula bos kita kan, nak cakap bos you ada narsistik, lagilah kejap lagi kalau melenting kan. Approach awal, kaedah awal yang boleh dilakukan oleh yang di bawah ini untuk bercakap dengan bos yang mempunyai masalah ini. Apakah langkah yang sesuai dilakukan? Ini bukan satu perkara yang mudah lah. Saya ada beberapa klien yang memang menghadapi masalah begini. Kerana macam saya katakan tadi, kalau dalam sistem hierarki whereby you are subordinate and the narcissistic individual is your superior, memang takkan akan agak sukar lah. Kerana pertamanya dia look down to you, dia melihat you sebagai orang di bawah dia. Kemudiannya dia akan menggunakan all this coping mechanism statement yang saya katakan tadi. Saya lebih dulu makan garam daripada kamu, ini kuasa prerogatif saya kan. Walaupun kita provide dengan segala documentation, segala proof apa yang dibuat tu salah. Tapi narcissist will never admit. Narcissist akan terus menggunakan, berpegang kepada apa-apa yang dia ada dalam bentuk power lah, dalam bentuk kuasa, untuk menghalalkan apa yang dia buat lah. Jadi maknanya kalau berlaku pertukaran tampuk kepimpinan lepas ni, all errors, apa-apa saja kesilapan yang dilakukan ni, orang yang baru yang datang kena cuci lah. Because this is a problem dengan narcissist dalam konteks bos you cakap tadi lah. Yang Dini cakap, Saudara Ashraf cakap tadi, maknanya macam saya kata lah, kita boleh cuba confront. There is a technique dalam counselling atau talk therapy. Confront, maknanya kita confront the boss with all the facts and ni. Tapi itu bukan jaminan lah. Sebab ada klien saya yang when dia nak confront and this boss yang tahun ni dia lagi. Dia try tu. Itu yang jenis ni lah. Tapi kalau yang jenis nak face to face, dia akan gunakan all the statement yang senyata. Sekejap lagi kan kena buang pula. Itu situasi yang berbeza-beza. Mungkin ada di tempat kerja, mungkin juga dalam keluarga dan juga mungkin ada juga di dalam kalangan kawan-kawan kita. Tapi ada satu soalan untuk kita rangkumkan untuk blog ini kepada doktor. Nak tanyakan bagaimana kalau lelaki narsistik pula macam mana? Dalam rumah tangga contohnya, isteri ni semua tak kena, dia saja yang betul contohnya, dan kalau buat salah sikit terus marah terus-terus. Tapi kalau sayang ni betul-betul sayang, dia dah jadi macam bipolar, dual disorder pula doktor. Jadi macam mana? Okey, memang dia dalam social interaction yang selalu terjejas akibat narcissistic personality disorder adalah hubungan. Hubungan tak kisahlah, hubungan sesama rakan kerja, hubungan suami isteri, hubungan dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi maknanya dalam keadaan ini kalau kata lelaki, lelaki, sebenarnya kalau ikut kajian-kajian terdahulu, saya tak cek yang ni, memang lelaki semua prone to narcissistic dan women. Tapi bukanlah kata women tak ni kan, dia tak tahu ke apa ni kajian terbaru, adakah itu masih sama. Sebab kalau dalam konteks kita tengok statistik hari ini kan, dia perempuan dah selalu overtake men ni di institusi pendidikan tinggi dan sebagainya. Jadi maknanya kalau ikut yang lama tu dia kata men are more prone to narcissism. Maknanya dalam keadaan bila lelaki itu ada ciri-ciri narsistik tu, samalah. The spouse pertamanya kena make the husband atau the boyfriend tu admit, mengaku dia ada masalah itu, and then bring to family counselling ataupun kepada counselling session. Because itu step dia lah. Sebab macam saya kata tadi, against wife dengan husband, position dia tak beza dengan subordinate dengan boss. Dia nak buat sampai
tahap boleh pulih tu mungkin perlukan profesional punya. Okay, saya kira kita perlu menormalisasikan kaedah untuk membawa mereka ada masalah ini untuk berjumpa dengan kaunseling, dan perubahan itu berlaku di Malaysia. Perlu bawa kalau ada apa-apa isu berkaitan tentang masalah psikologi ini, kena cepat-cepat bawa kepada kaunselor, kepada psikologis untuk membantu mereka menyelesaikan perkara ini. Itu adalah satu landscape yang perlu untuk dilakukan, dan ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ini satu perkembangan topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Lieutenant Komandan Profesor Madya Dr. Abu Yazid Abu Bakar Bersara TLDM, yang bersama dengan kami, bukan juga seorang pensyarah kanan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan selepas ini kita nak berkunjung ke Thailand. Biasa kalau pergi Thailand ni kita nak cari makan. Tetapi ini ada suatu perkara yang baru berkaitan tentang industri pertahanan negara. Kita nak bersama dengan rakan tugas. Jom kita saksikan. Jom saksikan VT Correspondent. Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Muiz Abdul Aziz berkata, Malaysia sedia belajar dari Thailand yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam industri pertahanan. Beliau berkata Malaysia boleh belajar daripada Defence Technology Institute DTI dengan bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangunkan produk pertahanan yang boleh digunakan agensi-agensi keselamatan dalam negara, dan di samping itu ia boleh dieksport ke negara-negara ASEAN dan lain. DTI merupakan sebuah sayap khas di bawah Kementerian Pertahanan Thailand yang terlibat dalam usaha membangunkan produk pertahanan. Selain itu, Muiz berkata syarikat-syarikat Malaysia dan Thailand boleh bekerjasama dalam beberapa bidang dalam industri pertahanan, dan ini termasuk perkhidmatan penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat atau MRO, industri drone dan persenjataan. Beliau berkata Malaysia boleh menjalin kerjasama dengan Chaiseri Defence Company Limited, iaitu sebuah syarikat pertahanan swasta yang dikawal selia Kementerian Pertahanan Thailand dan mempunyai pengalaman lebih 50 tahun untuk menghasilkan kenderaan ketenteraan dan mengeksport produk pertahanan ke sekurang-kurangnya 44 buah negara setakat ini. Sementara itu, Malaysia dan Thailand bersetuju untuk mewujudkan memorandum persefahaman MOU yang akan menjadi platform strategik mengukuhkan lagi kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata MOU yang dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini antara lain akan mengukuhkan kerjasama ketenteraan dan meneroka bidang kerjasama baru termasuk melibatkan industri pertahanan, sains pertahanan dan teknologi. Minggu lepas, Hishamuddin mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Bangkok atas jemputan Menteri Pertahanan Prayut Chan-o-cha bagi menghadiri pameran pertahanan dan keselamatan di Pusat Pameran dan Konvensyen Impact. Sementara itu, pemangku Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan berkata Thailand dan Malaysia akan mengukuhkan lagi kerjasama dalam industri pertahanan serta keselamatan sempadan. Beliau berkata lawatan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin merupakan satu peluang baik untuk memajukan kerjasama antara kedua-dua negara dalam bidang pertahanan.
Itu sebelum dia. saya tadi tengok video tersebut melihatkan kepada betapa manis dan indahnya hidup di Betul. Malaysia ni. Dengan kepelbagaian warna dan etnik budaya, kita ada nampak Cina tadi, ada Melayu, ada India juga, dan baju yang penuh warna-warni itu adalah refleksi juga lagu yang mereka bawakan tadi. Bila last kali Ashraf dengar seruling? Seruling, saya kalau bercakap seruling malam tadi baru saya dengar sebab saya memang penggemar kepada muzik seruling ni daripada kecil lagi. Sebab setiap kali dengar seruling ni dia ada satu perasaan yang tak boleh nak explain lah, tak boleh nak diterangkan bagaimana indahnya muzik seruling itu. Dan hari ini saya berbesar hati membawa dua individu yang merupakan individu yang menggunakan seruling ini. Walaupun saya suka seruling tapi tak pandailah nak main. Kan? Mungkin nanti boleh belajar, nanti tanya macam mana. Betul. Jadi kita perkenalkan dua orang individu tersebut. Fasha, Saliha. Ya, tak salah silap sebut nama Itulah pula. dengan Fasha. Sebenarnya selalu dengan Fasha, kali ini dengan Saliha pula kan. Okey, dan hari ini untuk kita bersama untuk bercakap berkenaan tentang nada seruling yang seperti saya dan Ashraf katakan tadi, begitu indah terbuai-buai kita dengar tadi, iaitu tetamu pertama iaitu Encik Shri A, perambalam komposer muzik yang cukup terkenal, dan juga Berta, perambalan pemain sitar. Selamat datang kepada kedua-duanya. Okey, saya mulakan dengan Encik A Shri perambalan dulu. Boleh ceritakan sikit tentang latar belakang, bagaimana memilih seruling ni sebenarnya? Okey, sebelum itu selamat pagi pada semua di sini. Nama saya Parambalam Arumugam. Nama bapa emak Arumugam Supamal, isteri nama Ancana Dewi. Saya ada 4 anak perempuan, Subah Raja, Prabha Sancana, Madhav Soni, Berta Kumari, Lishani, dan ada 2 cucu, Nagarjun sama itu Mikesh Ruban. Itulah saya punya background. Okey, bercakap tentang bagaimana boleh daripada boleh datang minat tersebut untuk mengambil muzik seruling ni secara khususnya sebagai orang kata jiwa dalam diri tu. Okey. Saya dalam muzik lebih kurang 63 tahun. Masa kecil bila saya umur 8 saya sudah masuk ini muzik punya field. Tapi saya suka main seruling lah. Pasal saya punya uncle dulu dia orang main band. Itu saya selalu tengok dia punya show kah, macam mana dia main. Itulah saya pun sudah minat mau main seruling lah. Sampai sekarang masih lagi diteruskan minat tersebut. Dan ada satu perkara yang menarik lagi. Ini berkaitan tentang kedua-duanya, tapi saya nak bertanya kepada Puan Perindah. Perindah, ini berkaitan tentang latar belakang. Saya lihat latar belakangnya sebenarnya adalah seorang ahli bank, bekerja di sebuah syarikat bank antarabangsa. Dan difahamkan, ini terbalik ni. Biasanya kalau macam itu jadi kerja sepenuh masa. Ini terbalik. Muzik dijadikan sebagai sepenuh masa dan perkara lain sebagai separuh masa. Macam mana tu boleh bertukar bidang tersebut itu? Tak adalah tukar. Memang banking, I'm still masih lagi bekerja di bank. Okay, memang that is my main job. This is my part-time job. Okay. Music tu memang kalau ikutkan masa kecil dari, I memang follow my father's footstep lah. Bila dia tengok dari kecil, all in the music field. So kat rumah pun selalu ada, always ada practice, performance, everywhere. So minat tu ada lah. Tapi cuma minat tu lain sikit lah. My father plays the flute, I main sitar. Kan kita sementara beritahu kita kan itu mungkin daripada juga keluarga. Dan daripada kecil kita dengar muzik itu kan, jadi mesti akan timbul minat tu. Tapi Berta, adakah sukar menggunakan sitar tu? Macam mana pelajaran dia? Macam secara keseluruhannya sukar dikendalikan ataupun bagaimana? Okay. Beginning memang susah lah sebab cara you duduk pun masa first time I handle sitar tu memang I tak tahu duduk pun. Thanks to my master lah, Mr. Maheshwaran. Okay, he was my first master now. So dia yang ajar saya macam mana duduk, cara pegang, lepas tu cara main, then you ada cara-cara dia lah. So now okay sikit lah compared to the first time I handle. Yang penting di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul. Dan difahamkan juga ada sesuatu menarik ni bersempena dengan Hari Malaysia ni, ada lagu yang dikomposkan khas untuk sebenarnya meraihkan Hari Malaysia dengan kepelbagaian kaum di Malaysia. Mungkin berkongsikan sikit berkaitan tentang lagu yang dibuat ini. Okey. Saya sudah ada di muzik lebih kurang itu 63 tahun. Saya ingat apa mau buat pada kita punya negara. Nanti saya punya anak-anak, dia orang cakap, you sudah ada dah lama dalam muzik.
buat satu lagu patriotic song lah pada kita punya negara. You know, Malaysia is a very good country. So you do something pasal you already there for a long time. So saya pun ingat, okay lah, macam mana mau buat, okay, you do the patriotic song for Malaysia, Hari Malaysia dan Merdeka pun ada, apa sama. So I panggil saya punya kawan Rizwan Salam, dia dulu dia kerja Istana Budaya. So saya tanya dia, saya mau satu lagu, tolong boleh tulis. Okay lah, for the country saya pun boleh. So dia bagi itu lyrics with their family lah, dia semua kongsi dia punya family, dia tulis. Okay, nanti I compose lah. Itu composition lebih kurang 1 hari saya sudah compose lah. Tapi arrangement semua saya buat. Tapi lain instruments pada kita pakai live instruments, sitar, violin dan flute. Lain semua keyboard programming lah, itu Pon Benden yang main keyboard dia buat. So it went like that. I think itu song pun multiracial, multiculture. Chinese singing the Indian tune, Malay singing the Chinese tune, itu multiculture song lah. Itu arrangements by Brenda and Lishani. Dia about the arrangements. Apa you do like this, it will be better for people to listen. So I think okay lah. The song also nada seruling, nama pun dia orang bagi. So okay lah, I think it should be okay. Jadi saya lihat tajuk dia pun dah refleksikan kepada nada seruling. Dan semalam saya juga berkesempatan untuk dengar lagu itu dan dia ada satu lirik yang mengatakan Malaysia negaraku permai. Itu permulaan yang saya kira cukup bagus untuk kita menggambarkan lagu patriotik itu ya. Nak balik kepada Beretta, nak tanyakan kalau komposnya adalah ayahnya dan pelibatan Beretta sendiri untuk lagu nada seruling ni macam mana? Okay. First of all, nada seruling, kita nak tunjukkan yang dengan satu seruling tu, kita boleh main macam-macam tune. Indian tune, Malay tune and Chinese tune. And then we can also add in Western. Betul. Pakai ni. So and like my father said, we love Malaysia so much. We have to do something for our country. So that's why we came out about this. And we are so lucky to have multicultural pelbagai kaum kat sini. So we thought of doing something. And every song which you hear, normally a Malay will be singing a Malay tune, Indian will be singing an Indian tune. So here we want to do something different. Okay, so that's where we told our father, okay, why don't you give a Malay tune to an Indian to sing, Indian tune for Malay to sing. So it turned out quite well and we are happy about it. Betul, dan lagu tu pun memang macam saya katakan, saya berkesempatan mendengarnya dan dia betul ada lirik-lirik yang refleksikan budaya yang pelbagai dalam Malaysia ini. Dan sekali lagi nak jaga kepada Beretta juga ya, kan Beretta kan memang muda jadi mungkin nak bagi nasihat kepada golongan-golongan muda yang mungkin nak bersama ya Ashraf, nak libatkan diri dalam muzik ini. You nak nyanyi ke apa? Maksudnya nasihat. Nasihat. Okay, I think younger generation, we should actually treasure our tradition, our culture, everything. So with all this, kita ada banyak kesenian and so many budaya. Our culture is so rich. Okay, Indians, Malays, Chinese. So I think all the younger generation should involve themselves in all these sort of things rather than just, PlayStation, phone, everything. So it's better for them to get involved in all these things. Brenda, saya tertarik kerana difahamkan Brenda merupakan individu yang bertanggungjawab untuk buat susunan terhadap lagu ini. Bagaimana dapat inspirasi untuk menghasilkan satu susunan yang boleh diterima oleh seluruh rakyat Malaysia secara khususnya? Okay, my inspiration is always my dad. Okay, and then basically me and my sister. After my father composed the song, after Encik Rizwan has written the lyrics, okay, we look at the lyrics. And then we were going through that, and then suddenly all these things came into our mind. So basically we also teach music. So me and my sister, we were sitting down and we think, why don't we put this? We try something new. We wanted to see how people will accept this song. So that's how we came about this. Ya, itu. Dan itu adalah orang kata apa, bagaimana menghasilkan nada seruling dan proses-prosesnya, pelibatan keduanya. Tapi Aisyah, tadi kita ada satu final yang kita betul-betul nak dengar showcase hari ini, iaitu main seruling. Mungkin boleh sekejap lagi kita nak dengarkan ya.
untuk kepada ni? Dan pastinya boleh. bercakap tentang seruling ini, saya nak Ya, ya. bertanya juga berkaitan tentang seruling. Kenapa pemilihan seruling itu dipilih ataupun menjadi inspirasi kepada diri untuk lebih mendalami permainan muzik seruling berbanding dengan muzik-muzik lain? Okey, saya bila masa kecil juga saya sudah minat pada itu seruling. Itu dia punya bunyi pun, you dengar pun melodiusnya bunyi boleh dapat. Itulah saya ingat saya mesti mau main. Satu hari saya mau duduk depan semua orang sama main. Itu pasal saya pun mula-mula bila saya start, saya by listening lah I play, but then later I went to guru and then belajar sikit lah. Yeah. Belajar bukan main punya belajar, tapi notation, theory. Belajar sikit theory lah. Itulah saya punya cerita. Misalnya di sebalik itu dia, macam mana inspirasi dia, Ya, Ashraf. betul. Saya faham betapa cintanya terhadap seruling ini dan itu menjadi permulaannya. Sebagai penghujung dalam segmen kita kali ini, pastinya kita mahukan lagu ini mendapat sambutan dan diterima oleh masyarakat dan lebih ramai lagi mendengar lagu yang saya kira cukup penuh bermakna dan kaya dengan tradisi-tradisi dan juga keunikan di Malaysia ini. Harapan daripada Belinda sendiri dalam konteks lagu ini, apakah harapan anda supaya lagu ini mendapat tempat di dalam hati rakyat Malaysia? I think if you listen to the tune, it's different from the other tunes. Yeah. Okay, so we hope that all the listeners will like our tune. So again, I leave it to you all. Yeah. So we have composed a song. Kan, macam saya kata kita ada final showcase sikit. Kita nak minta kepada Encik Shri A. Prambalan untuk mainkan sebentar saja lagi bagi mengakhiri segmen kita dan kita juga berterima kasih kepada dua-duanya supaya lagunya dapat bersambutan. Saya kira banyak telah pun kami kongsikan sebenarnya bersama dengan kami di dalam Apa Khabar Malaysia. Saya kira esok akan banyak lagi program-program menarik sepanjang yang kami kongsikan kepada anda. Betul. Itu saja, saya Dini Ashraf Salim. Saya Nur Salihah Azmi. Teruskan kesetiaan anda bersama Bernama TV. Dan saya tinggal kepada anda dengan muzik seruling daripada tetamu kita. Silakan. Terima kasih.